Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua yang menyaksikan rakaman virtual Speaker Corner. Saya Nursyazana Hazika binti Adnan, pelajar tahun 3 Bachelor Pertanian Sains Ternakan sebagai moderator anda bagi virtual Speaker Corner pada hari ini. Panel kita bagi episod kali ini berasal daripada Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Sains Aquakultur Kepujian, juga merangkap Exco bersekutu dalam Permatani iaitu sebagai Presiden Kelab Aquakultur sesi 2021. Saya perkenalkan panel anda Nur Haris bin Raseli. Seiring dengan nama yang dibawa, perkongsian yang akan diberikan bertajuk aquaponik. Saya serahkan pentas bicara kepada anda Nur Haris. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Okay, sebelum tu izinkan saya buka saya punya slide . Okay, pertama sekali, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebelum tu saya ingin perkenalkan nama saya Nur Haris Beresuli. Saya merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Sains Aquakultur dengan kepujian. Okay, untuk episod ke-5 Speakers Corner kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang topik aquaponik. Okay, seperti yang kita tahu, ramai yang sudah tahu apa itu aquaponik dan ada juga yang tidak tahu lagi apa itu aquaponik. Jadi di sini saya ingin menerangkan sedikit sebab kebanyakan aquaponik ni dilakukan secara hobi dan ada juga dijalankan secara komersial. Okay. Apa itu aquaponik? Okay. Jadi saya akan terangkan. Okay. Pertama sekali kita mulakan dengan aquakultur. Okay. Apa maksud aquakultur? Aqua itu yang seperti kita tahu, aqua bermaksud air dan kultur adalah bermaksud ternakan. Jadi apabila digabungkan dia menjadi maksud menternak hidupan akuatik dengan teknik yang betul dan meningkatkan pengeluaran hasil. Itulah maksud aquakultur. Jadi apabila dia akan ditambah dengan hidroponik. Apa itu maksud hidroponik? Hidroponik adalah sistem yang digunakan oleh aquaponik. Maksud hidroponik ni adalah mengusahakan tanaman menggunakan ataupun di dalam gunakan air dengan menambah nutrien-nutrien tambahan. Itulah maksud hidroponik, sistem hidroponik. Apabila kedua-kedua ini ditambah, dimaksudkan bergabung dia hasil lah aquaponik. So, jadi maksud aquaponik sini dia merupakan gabungan di antara dua iaitu aquakultur dan hidroponik yang menggabungkan ternakan ikan dan tumbuh-tumbuhan di dalam satu sistem yang sama. Jadi di sini saya nak cakap bahawa aquaponik ni merupakan dua dalam satu lah. Dia mengeluarkan hasil dua dalam satu iaitu ikan dan tumbuh-tumbuhan. Okay, itulah maksud aquaponik. So bila dah cakap tentang hidroponik kan, mesti tanya apa beza dia dengan aquaponik. Jadi di sini saya akan memberikan perbezaan di antara aquaponik dan hidroponik. Pertama sekali aquaponik. Saya mulakan dengan aquaponik. Aquaponik yang menggunakan air dari ternakan ikan sebagai penyelesaian nutrien. Okay, aquaponik ni air dia merupakan penyumbang nutrien kepada tanaman untuk aquaponik lah. Terusnya bakteria digunakan untuk menukar bahan kimia dalam air ikan kepada nitrat. Okay, air ikan bakteria digunakan dalam sistem aquaponik ni untuk menukarkan amonia kepada nutrien lah, orang kata nitrat. Terusnya dalam sistem aquaponik ni air dikitas semula untuk kegunaan ikan dan tanaman. Dalam sistem aquaponik air ni sentiasa bergerak dan digunakan semula air yang sama tetap sentiasa bergerak. Dia mempunyai satu litaran lah, kitaran dia untuk dalam sistem ni. Contohnya saya akan bergerak kepada hidroponik. Untuk perbezaan dia, hidroponik dia menggunakan baja dan nutrien lain. Dia ditambah dengan air untuk menyediakan penyelesaian nutrien. Disebabkan dekat hidroponik sistem ni kita tidak menggunakan ternakan ikan, jadi kita perlu menambah baja ataupun nutrien untuk sebagai pengganti untuk membantulah memberikan nutrien kepada tanaman.
Kedua, tiada bakteria yang terlibat. Okey, jelas sekali memang tiada bakteria yang terlibat dalam sistem hidroponik. Sekali air tidak dapat kita semua. Okey, dalam hidroponik ni tiada pergerakan air yang berlaku, tiada kitaran. Seterusnya, bagaimana aquaponik ini berfungsi? Okay, saya akan menerangkan berdasarkan rajah yang tertera di dalam slide saya ni. Okay, saya akan terangkan secara ringkas saja untuk bagaimana aquaponik berfungsi, untuk bayangan anda untuk tahu bagaimana dia bergerak, macam mana dia berjalan semua. Okay, melalui rajah ini seperti yang kita nampak, kita ada tangki ikan, ada juga ada ikan di situ, mempunyai pam udara dan juga tanaman, tempat penanaman di situ. Jadi pergerakan dia akan bergerak daripada ikan ni akan bergerak dipam oleh pam air itu untuk naik ke tanaman, lidah tanaman. Apabila dia sampai lidah tanaman, dia akan lepaskan semula air kepada ikan lah, tenaga ikan di bawah. Jadi pergerakan ni hanya pusing macam tu saja. Dia akan pusing, dia akan berterusan begitu. Dia akan naik dan turun. Okay, ini untuk bagaimana aquaponik berfungsi lah secara ringkas. Saya tunjukkan bayangan untuk anda tahu pergerakan sistem aquaponik ini. Kemudian saya akan terangkan yang sedikit lah mendalam kenapa orang cakap air dalam aquaponik ni, orang cakap bernutrien lah, kenapa air dia bagus lah untuk tanaman. Okay, dekat sini saya akan terangkan melalui kitaran aquaponik. Kitaran dia macam bagaimana air tu boleh orang kata ada nutrien lah yang bagus, baja lah untuk tanaman. Okay. Pertama sekali bermula dengan, sekali kita nampak sini ada 3 komponen yang penting lah kat sini, ikan, bakteria dan tanaman. Untuk ikan, pertama sekali ikan akan menghasilkan sisa buangan. Sisa buangan tersebut dikenali sebagai, kita tahu ya, sebagai amonia. Amonia ni jikalau berlebihan tidak baik untuk ternakan ikan kita. Dia akan mengakibatkan ternakan kita akan matilah, itulah, dia akan menyebabkan mati. Okay, jadi apabila ikan ni akan menghasilkan sisa-sisa buangan iaitu amonia dan amonia lah. Lepas tu amonia tersebut kedua dia akan bergerak kepada mikrob, menukarkan sisa ikan terlarut kepada nutrien diperlukan tanaman. Okey, bakteria akan membuat kerja dia menukarkan sisa tersebut iaitu amonia kepada menjadi nutrien. Dia akan menjadikan nitrat lah, macam cakap. Dia akan menukarkan menjadi situ. Lepas tu dia akan bekalkan semua nutrien tu kepada stage yang ketiga, iaitu tanaman menapis dan menyerap nutrien kembali kepada kolam ikan. Okay, lepas mikrob dah buat kerja dia dah jadikan nutrien, dia akan pergi ke tanaman, dia akan menyerap nutrien tu. Dia akan pergi ke stage yang ketiga, dia akan menyerap nutrien tu. Bila tanaman dah menyerap nutrien, lepas tu dia akan lepaskan semula air yang bersih kepada ikan. Itulah kitaran dia. Jadi kat sini yang penting, ini merupakan kitaran yang penting lah, tiga komponen ni. First kali akan hasilkan sisa buangan, lepas tu mikrob akan melakukan kerja menukarkan nutrien, lepas tu yang akhir sekali tanaman akan menyerap nutrien dan kembalikan air yang bersih kepada ternakan ikan kita. Itulah kitaran aquaponik. Secara ringkasnya lah, inilah kitaran dia. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis sistem aquaponik. Dalam sistem ni kita ada 3 sistem. Okay, saya akan mulakan dengan sistem yang pertama. Yang pertama kita ada sistem rakit, dan yang kedua kita ada nutrient film technique, iaitu NFT. Okay, untuk sistem rakit ni, kalau kita tengok apa perbezaan dia dengan sistem yang sebelah dia itu NFT. Kalau kita tengok sistem rakit, kenapa dia cakap sistem ni sistem rakit? Kalau kita perasan, kita tengok daripada gambar rajah ni, dia menggunakan styrofoam. Styrofoam ni bila kita letak di permukaan air, di dekat air lah, dia akan terapung. Nampaklah macam rakit dekat situ. Mungkin itulah dimasukkan dengan sistem rakit. Jadi tanaman semua akan diletakkan dekat styrofoam ni, dan tanaman juga dia punya akar tu terus direct ke dalam air. Maknanya proses seperti proses yang sebelum ni dia berlaku sama saja dalam sistem ni. Okay, kedua NFT iaitu nutrient film technique, kalau kita tengok dia sedikit kompleks lah.
dia punya kitaran dia ni. Tapi dia sama saja fungsi dia. Kalau kita tengok dia menggunakan pump, dia gunakan filter yang ada kat sini. Kalau kita tengok pergerakan daripada gambar rajah ni, daripada pump dia pergi ke filter, lepas tu dia naiklah kepada tanaman kita. Dan tanaman kita pula fungsi kerja dia sama juga sebelum ni. Dia akan melepaskan air yang bersih kepada ternakan ikan kita. Itulah sistem NFT ni. Okay, yang ketiga sistem pasang surut. Kenapa sistem ni dipanggil sistem pasang surut? Okay, kita tengok melalui gambar rajah ni, ada tangki ikan, kita ada tanaman, medium tanaman kita. Jadi, kenapa dia panggil sistem pasang surut? Kalau kita perasan dekat sini, air apabila dipump ke tempat tanaman, air itu akan menyimpan menyimpan air ke setakat mana, macam di paras mana air itu perlu. Bila dah sampai takat taras yang diperlukan, dia akan lepaskan semula ke bawah, tenakkan air yang bersih ke bawah. Itu bagi maksud sistem pasang surut lah. Fungsi dia dan dia punya perjalanan kitaran dia sama saja untuk seperti sistem-sistem lain-lain. Okey, sebenarnya saya akan bergerak kepada kebaikan dan kekurangan aquaponik. Saya akan mulakan dengan kebaikan. Untuk kebaikan aquaponik, kita dapat mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan menjana pendapatan dan mampu menjana pendapatan. Kenapa dimaksudkan dengan mengurangkan perbelanjaan isi rumah? Kita maksud dia kat sini kita dapat mencubalah kita punya hasil tangan kita lah. Macam kita tidak perlu lagi perlu pergi beli sayur di luar, beli ikan di luar kalau kita melakukan sistem aquaponik ni. Dan mampu menjana pendapatan kat sini bermaksud jikalau kita mempunyai lebihan lah hasil, kita boleh jual ataupun jikalau kita ingin membuat dalam secara komersial juga boleh menjana pendapatan. Itulah maksud dia kat sini. Kedua, menjimatkan ruang, betul. Aquaponik ni tidak memerlukan ruang yang besar. Kita tidak perlu mempunyai satu ruang yang terlampau luas. Cukuplah sekadar kita mempunyai ruang yang kecil saja. Kita boleh buat satu sistem aquaponik. Ketiga, dia membekalkan sumber protein yang sangat penting untuk pembesaran. Maksud dia di sini, sumber protein itu adalah bertuju kepada ikan lah. Ikan merupakan sumber protein untuk manusia. Tiga, menghasilkan makanan dengan meminimalkan atau tanpa penggunaan bahan kimia. Ya, betul kat situ. Aquaponik kita tidak menggunakan sebarang bahan kimia. Kita tak gunakan baja untuk tanaman kerana baja kita digunakan diambil daripada hasil daripada sisa buangan daripada ikan. Itulah kita punya baja untuk tanaman. Okey, itulah untuk kebaikan dia. Terus saya akan bergerak kepada kekurangan pula. Okey, kekurangan pada sistem ni jelas sekali kita nampak dia menggunakan kuasa elektrik yang berterusan. Kali ini saya nak cakap memang kita menggunakan kuasa elektrik yang berterusan untuk kita punya pump air, pump udara. Dia perlu bergerak. Kita tidak boleh berhenti menggunakan kuasa elektrik. Kalau kuasa elektrik kita terputus sekaligus, ternakan kita boleh mati. Yang kedua, perlu diselenggara dan melakukan pemeriksaan. Okay. Untuk ni perlu diselenggara iaitu kita punya sistem aquaponik lah. Kita kena selalu tengok, kita kena selalu periksa adakah dalam keadaan yang baik. Okey, macam aquaponik ni jikalau dia ada sedikit saja macam kerosakan, dia boleh melibatkan satu sistem tersebut boleh terhentilah, macam tidak mampu bergerak secara seragam lah. Itu maksud dia lah. Yang untuk ketiga, kos permulaan yang agak tinggi. Memang betul untuk memerlukan aquaponik dia memerlukan kos tidaklah terlampau tinggi tapi agak tinggi juga untuk yang permulaan. Itulah kekurangan untuk sistem aquaponik ni. Okey, seterusnya saya akan bergerak kepada peralatan asas aquaponik. Jikalau kita ingin tahu, okey, kita memerlukan pertama sekali hydroton. Hydroton ni berfungsi sebagai kita punya pengganti kepada tanah. Hydroton ni dia mampu meresap dan melepaskan air dengan seragam, dia tidak disekat lah kat sini. Dia lancar lah bila kita gunakan hydroton.
Kedua, komponen yang penting kita iaitu pam air. Dan ketiga, tangki. Yang keempat adalah pam udara, pipe VC dan penapis biofilter. Penapis biofilter ni dia optional lah. Kalau kita perlukan kita boleh guna, kalau kita tak perlukan kita tidak perlu guna. Tapi ini lah asas-asas lah peralatan yang kita gunakan untuk peralatan asas aquaponik. Okey, ini yang terakhir adalah info-info tambahan. Okey, hidupan akuatik apa yang sesuai dalam aquaponik ni? Okey, seperti yang kita tahu, aquaponik ya, kita tahulah, kita selalu dengar, selalu tengok dekat internet, dan ikan tilapia merupakan ikan yang agak popular yang selalu digunakan dalam sistem ini. Dan kedua, ikan keli juga agak popular, dan ketiga ni ikan patin. Ada juga orang lakukan ikan patin ni untuk dalam sistem aquaponik. Dan seterusnya saya ingin bertambah sikit lah dalam hidupan aquatik ni, kita juga boleh ada juga orang yang mencuba meletakkan udang kara air tawar sebagai hidupan aquatik untuk aquaponik ni. Seterusnya, okey, tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan seperti kita tengok dekat dalam gambar radar ni ada tomato, sawi dan salad. Okay, dia sebenarnya banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang sesuai. Dekat sini saya just cuma letakkan 3 ini saja sebab kalau selain daripada 3 ni ada kangkung juga boleh, cili boleh. Banyak tanaman-tanaman yang sesuai untuk dalam sistem aquaponik ni. Okey, saya itu saja daripada saya. Jikalau ada kekurangan dalam penyampaian saya ni, saya minta maaf dan terima kasih atas terima kasihlah atas anda punya perhatian. Sekian. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada kita punya moderator iaitu saudari Syazana. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel kita pada episod ni kerana telah memberikan perkongsian yang menarik sebentar tadi. Semoga kita semua dapat sesuatu yang bermakna daripada perkongsian tu. Juga terima kasih kepada semua penonton yang sanggup meluangkan masa dan memberi sokongan kepada kami. Dengan ini tamatlah Virtual Speaker Corner episod 5. Jumpa lagi kita pada Virtual Speaker Corner pada episod yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian tunjang kehidupan.